Okey, seperti pelajar yang sedia maklum, tajuk fi'il ni kita telah pun belajar daripada tahun 4 dan juga tahun 5. Jadi ini sebagai ulang kaji dan sedikit penambahan bila kamu dah naik tahun 6 Okey. Fi'il atau al-af'al masuk di kata kerja terbahagi kepada 3. Yang pertama, fi'il madi. Okey, yang kedua, fi'lul mudhari'. Dan yang ketiga, fi'lul amr. Okey. Tapi hari ini yang kita akan belajar, saya akan sentuh dulu iaitu fi'il madi. Okey, fi'il madi bila kita belajar tajuk fi'il, dia akan berkait rapat dengan dhamir. Sangat berkait rapat dengan dhamir. Apa itu dhamir? Iaitu kata ganti nama. Bermula daripada huwa, huma, hum sehinggalah kepada nahnu. Okey, dhamir maknanya kata ganti nama. Jadi pelajar mesti tahu dan mesti ingat kesemua kata ganti nama yang ada dalam fi'il madi ni. Semuanya berjumlah 14. Okey, saya pilih kalimah fa'ala. Okey, jadi saya letaklah semua fa'ala pada kesemua dhamir yang ada di ke-14 ni. Jadinya untuk huwa tidak ada sebarang penambahan. Yang X ni maknanya tidak ada sebarang penambahan di hujung. Kalau masuk kepada huma, dhamir huma, kita tambah alif di akhirnya, dia jadi fa'ala. Kalau hum, kita tambah waw alif di hujung, dia jadi fa'alu. Itu juga dengan ya, tambah ta ta'nis, huma tambah ta alif jadi fa'alata, hunna jadi na, fa'alna, anta fa'alta tambah ta di atas, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antuna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Jadi kesemua ni memang perlulah dihafal. Dia seumpama macam kita menghafal sifir. Kalau kita tak hafal sifir yang ini, nanti dalam peperiksaan kita jadi sukar untuk jawab soalan yang berkaitan. Jadi perlulah dihafal. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Okey, contoh kalau anda kata saya beri perkataan yang lain. Okey. Andai saya beri perkataan jalasa. Saya beri perkataan jalasa. Okey, apabila masuk kepada huwa. Masuk kepada huwa seperti tasrif tadi, tidak ada sebarang penambahan di hujung, kan? Jadi kalau jalasa masuk kepada huwa untuk memahamkan kamu, jadi saya tulis jawapan di sini. Okey, contohnya huwa akan jadi jalasa gitu. Tak perlu baris. Di dalam peperiksaan baris tak perlu. Kemudian jalasa masuk kepada huma, kita hanya tambah alif di akhir. Jalasa. Dan kalau masuk kepada hum, tambah waw alif. Jalasu. Ya tambah ta ta'nis, jalasat. Huma jalasata, hunna jalasna. Anta jalasta, antuma jalastuma, antum jalastum, anti jalasti, antuma jalastuma, dan antuna jalastunna. Masuk kepada ana, kata tambah tu kan, taruh depan tu, jadi jalastu. Nahnu jalasna. Jadi gitulah. Kalau kita menggunakan kalimah jalasa untuk fi'il madi ni bagi ke semua dhamir daripada huwa sampailah kepada nahnu. Okey, andai kata saya beri perkataan lain. Contoh saya letak perkataan rosala. Okey, bagaimana rosala ni kita nak masukkan kepada ke semua dhamir yang ada. Okey, contoh kita tak gunalah perkataan jalasa ni. Kita tak guna perkataan jalasa, kita guna perkataan rosala. Okey, ambil rosala masuk kepada huwa, dia akan jadi rosala juga. Rosala masuk kepada huma, kita tambah alif jadi rosala. Rosalu. Okey, rosalat, rosalata, rosalna, rosalta, rosaltuma,
ghasaltum, ghasalti, ghasaltuma, ghasaltunna, ghasaltu, ghasalna. Ni ghasalna. Okey. Ghasalah ni maknanya mandi ataupun basuh. Okey, apa kata kalau saya tukar perkataan lain? Saya tukar perkataan lain. Saya gunakan perkataan qara'a pula. Bagaimana qara'a kita masukkan pada semua domain yang ada ni, pada 14 domain yang ada. Okey, qara'a Qara'a masuk kepada huwa. Qara'a, qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu dan juga qara'na. Okey, faham Saya harap murid boleh dapat apa yang dikatakan dengan fi'il madi Dia yang penting penambahan di hujung ni, ini yang perlu kamu ingat apa benda. Okey. Okey, saya akan bagi contoh latihan yang lain pula. Okey, contoh latihan yang ini. Okey. Okey, arahan dikata kat sini hawil. Apa makna hawil? Hawil maknanya tukar. Tukar kalimah syariba ni musta'inan berpandukan kepada domer. Jadi domer ni ada pelbagai saya letak di sini. Macam-macam domer. Jadi awak kena ubah berdasarkan domer yang ada. Macam tadi kita dah belajar kalau tadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna berdasarkan domer kan. Jadi saya dah letak domer tapi saya campur Jadi kamu kena ubah perkataan syariba ni masuk kepada sini berdasarkan yang ini. Dia akan berubah. Syariba masuk huwa macam mana, syariba masuk hiya dia jadi macam mana. Syariba dia masuk pada anta jadi macam mana pula. Okey. Okey. Kita jawab sama-sama. Okey, contoh kalimah syariba. Syariba. Syariba masuk kepada huwa. Tadi kita belajar kan kalau huwa tidak ada sebarang penambahan di akhir kan. Jadi kita tulis macam biasalah syariba. Tak perlu baris dalam perpisahan tak perlu baris. Kemudian syariba kalau masuk kepada hiya dia jadi apa? Macam kita belajar tadi, kalau hiya di sini, ni kan hiya, kita tambah ta taknis kan? Tambah ta taknis. Okay. Awak letaklah ta taknis kat sini. Sebab kita kena hafal benda ni Syariba, letak syariba. Okey, dia akan jadi syaribat. Okey, sebab hiya. Okey, kalau anta. Tadi dalam tasrif fi'il, anta dia tambah ta di atas ta kan. Anta tambah ta di atas ta. Jadi kita ambil ta. Okey, tambah ta. Ambil perkataan syariba. Ini akan jadi syaribat. Perlu baris. Anti dalam tasrif tadi, anti yang mana? Ini kan ditambah tabawati. Okey, tabawati. Ambil perkataan syariba. Okey, jadi syaribati. Kalau hum, tengok balik dan tasrif. Hum ditambah waw alif. Okay. Tambah waw alif. Ambil perkataan syariba. Jadi syaribu. Okay, senang tak? Senang kan? Tapi lebih senang dan lebih mudah jika kita hafal tasrif yang ini, yang semua ni. Sangat mudah. Okey. Ni maknanya apa? Dalam bahasa Arab ni, okey, huwa syariba alma. Alma ni semua maknanya air. Dia minum air. Dia lelaki minum air, dia perempuan minum air. Semua minum air. Yang berbeza ialah kata ganti nama di sini, ya. Okey, yang seterusnya antum. Antum apa dia? Al-qahwah. Tadi saya guna perkataan alma, ni saya guna al-qahwah. Al-qahwah ni maknanya kopi. Antum. Kalau antum, apa yang perlu ditambah? Mana antum? Di sini kan. Okey, ditambah tum. Okey, saya letak di sini tum. Saya bariskan sebab nak bagikan faham. Ambil perkataan syariba ni. Okey. Syaribtum, antum syaribtum al-qahwah. Mereka kamu semua minum kopi. Itulah. Jadi kalau antunna, okey, antunna ditambah tunna. Kita tunna situ.
Syarib, dia jadi syaribtunna. Kalau ana apa? Ta depan tu kan. Okey, letak tu. Tu. Syaribtu nahnu na'li. Syaribna. Okey, antuma ditambah apa di hujung? Okey, ni ditambah tuma. Jadi itulah dia fi'il madi. Syarib tuma. Jadi inilah jawapan dia. Ini salah satu contoh soalan yang ada dalam perpisahan PSLE. Jadi perlu tak kita menghafal? Perlu Kalau tak hafal memang sukar untuk kita jawab. Okey, untuk latihan yang seterusnya saya bagi contoh bentuk soalan PSLE. Ada juga yang dalam bentuknya seperti ini Ya, seperti ini. Dia kata arahan isi tempat kosong dengan fi'il berpandukan dhamir. Kalau macam ni dibagi dalam bentuk kotak kan. Okey, kat sini sebelah sini semua fi'il. Kalau sebelah sini ni semua dhamir. Maknanya di tempat kosong inilah yang kamu perlu jawab. Ini bentuk soalan. Nampak macam sukar tapi sebenarnya soalan macam ni lah yang paling senang. Kenapa ya? Sebab dia dah bagi jawapan. Contoh jawapan ni, sini, sini, sini dan juga di sini. Sebenarnya contoh jawapan dia bagi ni adalah clue kepada jawapan yang lain. Okay, contoh di sini perkataan kataba apabila dia masuk kepada dhamir hiya, dia bagi jawapan katabat kan. Jadi tak langsung kamu boleh tengok kalau perkataan rokiba masuk kepada ya, dia akan jadi sama juga penambahan dibagi. So bermakna ini teknik menjawab soalan boleh nampak kalau kat sini ditambah sini, maknanya jawapan dekat sini semua ta taknis. Nampak ni digunakan. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat? Contoh nombor 2 rokiba kan. Tak aja. Rokibat tak perlu baris Okey. Ada kata yang ini kamu pun tak sure apa jawapannya. Tengok apa yang dia dah bagi kat sini. Ta di atas ta kan. Semua baris atas. Sebab kalau ikutkan, kalau kita hafal pun tadi dalam tasrif, kalau anta kita letak ta kan, huruf ta dan baris atasnya kan. Jadi kata betul. Tak perlu baris lah. Saya nak jelaskan pada kamu. Jadi kat sini semuanya jawapan mestilah diisi berdasarkan clue yang dia dah bagi. Okay, kita penuhkan kejap sama-sama Kataba masuk pada anta jadi katabta. Kalau kataba masuk kepada ana, okay, nampak dia dah bagi tu kat sini. Tu akan jadi kata betul. Okay, rokiba masuk kepada anta, rokibeta masuk kepada hiya, dia jadi rokibat. Masuk kepada ana, dia jadi rokibetul. Fataha masuk kepada anta, dia jadi fatah. Lepas tu masuk kepada hiya, dia jadi fatahat. Masuk kepada ana, dia dah bagi fatah tu. Kemudian kalimah dakhala masuk kepada anta, dia akan jadi dakhalta. Kemudian masuk kepada hiya, dakhalat dia dah bagi. Dakhala masuk kepada ana, dia jadi dakhaltu. Sebab nampaknya contoh dia dah bagi. Dan akala masuk kepada anta, dia dah bagi akalta. Akala masuk kepada hiya, dia jadi akalat. Dan masuk kepada ana, dia jadi akaltu. Okey, nampak mudah kan? Jadi itulah saja hari ini yang berkaitan dengan fi'il madi. Jadi cikgu harap kamu semua boleh hafal Yang penting memang nak tak nak memang kena hafal ke semua tasrif fi'il madi ni. Sebab kalau kita tak hafal memang sukar untuk kita jawab kan. Sebabnya takkanlah dalam peperiksaan kita nak buat benda ni, memang tak boleh kan. Jadi nak tak nak benda ni perlulah dihafal. Al-ilmu fi sudur la fi kutub. Maknanya memang kena ada dalam diri kita. Baik, setakat ni itu saja untuk tajuk hari ini, iaitu fi'il madi. Nanti akan datang cikgu akan buat video untuk tajuk fi'il mudhari' pula. Okey, saya harap murid-murid boleh buat ulang kaji.
Kalau ada yang tak faham ke atau apa, boleh kemukakan, boleh tanya cikgu lah, boleh PM cikgu nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.